Baik, bahan berita dari Sabah petang ini pastinya memberi kelegaan kepada seluruh rakyat Sabah. Ia antara berita baik untuk mereka berhubung soal vaksinasi di negeri Sabah. Jadi kita dapatkan perkembangan penuh dari Kota Kinabalu bersama dengan Inisiah. Teruskan. Ya, baik Redwin. Sabah akan diberi keutamaan apabila Malaysia menerima 3 juta vaksin dos tunggal buatan CanSino bulan depan. Jaminan itu diberikan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Hairi Jamaluddin yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK dalam pertemuan secara maya bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dalam pertemuan itu, Khairi turut memaklumkan Sabah akan menerima penghantaran pertama vaksin CanSino serta diberi pilihan untuk vaksin keluaran Johnson & Johnson yang juga merupakan vaksin dos tunggal. Khairi menyatakan demikian sebagai maklum balas terhadap permintaan Datuk Haji Ji agar lebih banyak bekalan vaksin dihantar ke Sabah bagi mencapai sasaran 60% vaksinasi di Sabah menjelang Oktober ini. Ia sekaligus usaha mencapai imuniti kelompok pada akhir tahun ini selain usaha menjangkau masyarakat di kawasan pedalaman dan pulau-pulau terpencil di Sabah. Sementara itu, Datuk Haji Ji berkata setakat ini Sabah telah membuka 177 PPV di seluruh negeri selain menyediakan kemudahan jangkauan luar dan program vaksinasi medik tentera darat. Dalam pertemuan itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Rosnani Mudin pula menjelaskan PPV integrasi pertama Sabah akan bermula minggu depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. PPV integrasi itu akan memberi vaksin secara percuma dan membenarkan hospital swasta membantu mempercepatkan proses vaksinasi sekaligus mengurangkan beban yang dihadapi hospital awam. Sementara itu, Pusat Pemberian Vaksin PPV yang dibuka sementara di Sekolah Menengah Agama SMA Toh Puan Hajah Rahmah Kinarut Papar hari ini berjaya memberi suntikan vaksin kepada 700 penerima. PPV itu dibuka sehari khusus untuk kaki tangan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah JAINS daerah berkenaan. PPV sementara ini turut memberi suntikan vaksin kepada ahli jawatan kuasa masjid sekitar daerah Papar, guru-guru agama di bawah JAINS termasuk guru tadika beserta ahli keluarga masing-masing. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Islam Sabah berkata pihaknya bersedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM menjadikan masjid dan sekolah agama negeri sebagai PPV jika ada keperluan. Datuk Arifin ditemui media selepas meninjau pemberian vaksin di SMA Toh Puan Hajah Rahmah Kinarut Papar. Beliau yang juga adun membakut merayu agar Kerajaan Persekutuan memberikan lebih banyak vaksin untuk negeri ini supaya peratusan vaksinasi terus meningkat dan setara dengan negeri-negeri lain. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Daerah Papar, Dr. Alfred Aldrin meminta penduduk daerah ini yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera agar membuat pendaftaran vaksinasi secara manual. Pendaftaran boleh dibuat di Pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM, Pejabat Program Outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF daerah atau klinik kesihatan terdekat. Selagi kudrat diperlukan, risiko mendapat jangkitan ketika bertugas bukan penghalang untuk mereka sama-sama berjuang mengekang penularan pandemik COVID-19. Demikian komitmen sekumpulan sukarelawan pesara jururawat yang bertugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu dalam memastikan kejayaan program imunisasi COVID-19 PICK di Sabah. Ikuti laporan wartawan Sarifah Monazra Sarip menyingkap perjuangan 13 sukarelawan ini. Walaupun sudah bersarah, sekumpulan jururawat ini merasa bertanggungjawab memastikan PICK dilaksana mengikut jadual. Pernah menabur bakti selama hampir 30 tahun sebagai jururawat di Hospital Kerajaan, mereka terpanggil untuk membantu kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjayakan PICK. Di PPV ini, mereka bertugas 3 kali seminggu secara bergilir-gilir mengendalikan pendaftaran penerima vaksin COVID-19. Sukarelawan jururawat bersara ini kelihatan begitu bersemangat menjalankan tugas bermula 8 pagi hingga 1 petang.
rasa tanggungjawab ya, dan kita sebagai seorang bekas jururawat, kita bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada keluarga. Kami orang tua ya, kami memang ada risiko untuk mendapat COVID, tetapi kami lebih pentingkan untuk membantu. Dalam diri kita kan we are still macam mau bantu lah. And then plus juga kita punya frontliner kan, derang pun tidak ada rehat, so in another way kita boleh tolong sama derang juga. Once a nurse, you are always a nurse, walaupun sudah retired. Habis dari kami belajar tu dari dulu kan, keluar balik lah, macam dia refresh balik kita punya mind untuk bertugas kembali. Habis selama berapa 20-30 tahun tu kan, kami sebagai yang senior sudah, superintendent sudah di dalam supervisor. So, tidak turun di bawah lah. Okay? Maritim Sandakan terus meningkatkan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia dan Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah dalam usaha mengawal penularan pandemik COVID-19. Ia bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti menerusi perairan antarabangsa yang dikuatiri pembawa pandemik. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki berkata usaha menghalang kemasukan parti memerlukan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasa kerana kawasan perairan negara yang luas. Beliau berkata demikian kepada RTM di Sandakan. Dalam perkembangan lain, Zainuddin berkata pemantauan yang dijalankan di dua perkampungan atas air iaitu Kampung Tinusa 2 dan Kampung Air yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat, PKPD mendapati rata-rata penduduk mematuhi SOP dan berada di lokaliti masing-masing. Tidak dinafikan cubaan itu berlaku, tapi mereka belum sempat keluar di kawasan yang dikenakanlah apabila melihat kehadiran pihak Maritim Malaysia maupun pihak PDRM yang membuat pemantauan dan rondaan di kawasan tersebut. Mereka mungkin faham bahawa jika mereka melanggar perkara tersebut, mereka akan dikenakan tindakan. Kampung Tinusa 2 dikenakan PKPD sejak 19 Julai hingga 1 Ogos, manakala Kampung Air bermula semalam hingga 4 Ogos ini. Baik, sekian berita dari negeri di bawah payung. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin. Silakan Redwin.